you cannot go on. You feel so lost. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Imam yang saya hormati, pimpinan, tuan-tuan ahli jabatan kuasa muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ucapan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita. Allah masih memberikan kesihatan, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita sama-sama mendatangi rumah Allah ini dan berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memimpin kita untuk menjadi hamba-hambanya yang soleh dan solehah, insya-Allah. Kemudian kita juga mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat yang saya kasihi, untuk kuliah pada pagi ini kita perhatikan beberapa persoalan. Persoalan yang pertama, apakah seorang Muslim itu dibenarkan untuk meminta cepat dia dimatikan? Doa minta cepat mati. Kalau boleh, bilakah ia boleh melakukannya? Dan mungkin ada kehidupan orang kerana musibah menimpa, kan? Musibah ni kadang-kadang dalam bentuk kesakitan, kadang-kadang dalam bentuk kemiskinan. Kerana ada orang kata, payah sangat hidup ni, mati lagi baik. Dah mati habis cerita, dia kata. Rupanya lepas mati tu lagi banyak cerita, tuan-tuan. Jadi persoalannya, boleh tidak orang Muslim ni dia berdoa minta cepat dia dimatikan? Maka jawapannya, tuan-tuan, pada dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang Muslim itu bercita-cita ataupun minta cepat dimatikan. Dan para ulama pun sepakat tentang kaedah ini. Maknanya secara pada dasarnya tidak boleh. Hal ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يتمنين أحدكم الموت ليضر نزل به فإن كان محسنا فلعله يزداد إحسانا وإن كان مسيئا فلعله أن يتوب. Ini dasar ataupun hadis dalil di mana apabila kita ditimpa musibah, kita tidak boleh minta cepat mati. Rasulullah SAW menyebutkan, janganlah sekali-kali seorang di antara kamu, jangan sekali-kali seorang di antara kamu mencita-citakan kematian. Maknanya minta cepat dimatikan kerana satu musibah yang menimpa dirinya. Kerana satu musibah yang menimpa dirinya. Yang saya katakan tadi, musibah ini kadang-kadang dalam bentuk penyakit. Sakit, mungkin sakit jantung, sakit gaut, sakit pinggang. Tak larat sangat kena gaut, mati lagi baik, dia kata. Ataupun kerana kemiskinan.
susah sangat hidup, mati lagi baik. Sebagaimana yang tuan-tuan maklum, dunia ketika ini hampir dilanda kemiskinan. Sebab dikatakan daripada 7 bilion umat manusia di permukaan bumi, 50% dari kalangannya penghasilannya $2 US satu hari. 50% daripada 7 bilion penduduk dunia, pendapatannya $2 US satu hari. Lebih kurang RM7 dah tuan-tuan. Itu secara puratanya penduduk dunia. Jadi oleh kerana manusia sekarang ini dilanda kemiskinan tuan-tuan, kesusahan hidup, stres. Jadi stres yang amat sangat ni menyebabkan ramai daripada penduduk dunia ini membunuh diri. Di Amerika kadar bunuh diri tinggi, di Jepun, di Hong Kong, di Singapura kadar bunuh diri tinggi. Dan yang terbaru tuan-tuan di Malaysia. Di Malaysia menurut statistik kadar bunuh diri pun meningkat. Puncanya salah satu di antara sebabnya kerana kemiskinan ataupun kerana stres dalam kehidupan ini. Banyak sangat tanggungan dan sebagainya kan. Apatah lagi semalam diumumkan gula naik, kerana banyak rakyat Malaysia yang penyakit kencing manis. Maka tu gula naik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi jangan sekali-kali, kata Rasulullah SAW, di antara kamu bercita-cita untuk cepat mati kerana satu musibah yang menimpa dirinya. Sebab kata Rasulullah SAW, jika dia adalah orang baik, jika dia adalah orang baik, maka barangkali musibah yang menimpa dirinya akan menambah kebaikannya. Rasulullah kata begitu. Kalau dia orang baik, dengan musibah yang Allah datangkan kepadanya, maka menambahkan kebaikannya. Sedangkan kalau seandainya dia ni seorang yang jahat, seorang yang berperangai buruk, maka siapa tahu dengan musibah yang Allah datangkan kepadanya menyebabkan dia bertaubat kembali ke jalan yang benar. Itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maknanya dalil landasan berkaitan kita tidak boleh minta cepat dimatikan berpunca daripada musibah yang menimpa diri kita. Jadi tuan-tuan, pada dasarnya maka seorang tidak dibenarkan mencita-citakan kematian ataupun minta cepat mati, kan? Maka ketahuilah bahawa dengan tambahnya umur bagi seorang Muslim, dia akan selalu membawa kepada kebaikan di sisi Allah. Itu disebutkan di dalam hadis, sebaik-baik umatku, Rasulullah kata, adalah orang yang panjang umur, yang baik amalannya. Ini Rasulullah sebutkan, sebaik-baik umatku, panjang umur, baik amalan. Tapi sebaliknya kata Rasulullah SAW, seburuk-buruk umatku, panjang umur, buruk amalan. Itu seburuk-buruk umat Nabi SAW, kan? Sebaik-baiknya umur panjang, amalan baik. Itu kita minta kepada Allah, kalau Allah panjangkan umurku, wahai Allah, berikanlah setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap masa-masa yang berlalu dalam kehidupanku, wahai Allah, jangan ada masa yang tidak aku melakukan kebaikan di dalamnya. Ini kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita pada masa yang sama, baik amalan dia. Saya pernah sebutkan pada kuliah-kuliah lepas tuan-tuan, bahawasanya sebenarnya segi kuantiti umur ni tak panjang pun tak apa, tak banyak pun tak apa. Yang paling penting kualitinya. Bagaimana kita mengisi walaupun kita umur pendek tapi isinya banyak.
Itu yang paling penting tuan-tuan. Sebab saya pernah sebutkan sebagai ulangan pada pagi ini, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah dikatakan hidup hanya 28 tahun sahaja. Dia meninggal dunia umur 28 tahun. Walaupun dia hanya hidup 28 tahun sahaja, riwayat mengatakan bahawasanya Sayyidatina Fatimah ini adalah ketua wanita di dalam surga. Ketua wanita dalam surga, walaupun dia hanya hidup 28 tahun. Dan walaupun semasa di dunia dia tak pernah menjadi ketua wanita cawangan mana pun. Tapi dia adalah ketua wanita di dalam surga, Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kita pun bermohon pada Allah agar jangan umur panjang tapi perangai teruk. Itu kita tak mau. Itu makanya disebutkan di dalam hadis yang selalu diingatkan kepada kita bahwasanya Allah tidak memandang dua jenis manusia. Yang pertama adalah orang tua yang berzina. Allah tak tengok muka dia nanti di hari kiamat. Orang tua berzina, Allah tak tengok muka dia. Dan maknanya orang tua yang berzina ni lambang daripada tua-tua keladi. Dah tua dia makin menjadi, tuan-tuan. Yang kedua adalah orang miskin yang sombong. Ini tidak dipandang. Aku tidak pandang dua jenis manusia ini pada hari kiamat. Yang saya ulangi, yang pertama orang tua yang berzina. Ini maknanya berzina ni melambangkan perangai dia buruk lah, tuan-tuan. Dan yang kedua adalah orang miskin yang sombong. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dalil yang menyebutkan bahawa tambahan umur bagi orang Muslim tu membawa kebaikan kepadanya di sisi Allah, kan? Dalilnya adalah hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu la yazidu umruhu illa khairan." Bertambahnya umur bagi seorang muslim, kata Rasulullah SAW, tentunya akan menambah lagi kebaikan untuk dirinya. Bertambahnya umur untuk seorang muslim ataupun seorang muslimah, maka tentu akan menambah lagi kebaikan untuk dirinya. Tu makanya saya dan kita semua mesti mengisi baki-baki umur yang ada ni. Kita tak tahu baki kita entah lama lagi, entah sekejap lagi, entah tahun depan kita dah tak ada dah, kan? Jadi setiap baki yang ada ini, saya katakan tadi, baki umur yang ada jangan kita abaikan, jangan kita lepaskan begitu sahaja. Saya sebutkan tadi, setiap saat, setiap menit, setiap jam bagi orang beriman masa begitu berharga. Apatah lagi itu disebutkan, Hamka menyebutkan bahawasanya satu saat ketika kita berada pada usia tua lebih baik daripada bertahun-tahun ketika kita berada pada usia muda, kata Hamka. Maknanya berharganya masa tu. Satu saat ketika kita berada usia tua lebih baik daripada masa bertahun-tahun pada waktu muda. Itu menunjukkan bahawasanya bertambahnya umur bagi orang Muslim, dia akan menambahkan lagi kebaikan untuk dirinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kemudian berkaitan tentang persoalan minta mati tadi, ada satu permasalahan yang disebutkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, seperti pengarang kitab At-Tahawiyah Ibnu Katsir dan Az-Zahabi, menceritakan bahawa tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunaikan ibadah haji untuk kali terakhir, dia mengangkat kedua-dua tangannya memohon kepada Allah, berdoa ketika selesai melontar jumrah. Di antara isi doa Umar bin Khattab ketika itu adalah, Allahumma innaha da'at
ra'iyati wa raqqa azmi wa dana ajali faqbidni ilaika ghaira mufarritin wala maftunin. Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa mautatan fi baladi rasulik. Ini doa yang dimunajatkan oleh Umar bin Khattab ketika dia haji yang terakhir, haji terakhir baginya, dan juga ketika dia selesai melontar jamrah. Isi doa dia, wahai Allah, rakyatku sudah mulai pupus, dia kata. Kekuatan tubuhku mulai melemah dan ajalku sudah menghampiri kematian. Ini doa Umar bin Khattab. Maka cabutlah nyawaku. Dia kata, cabutlah nyawaku wahai Allah dengan cara yang tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terkena fitnah. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku mati syahid di jalanmu dan di negeri Rasulmu. Maka pertanyaannya tuan-tuan adalah, mengapakah Umar radhiyallahu anhu bercita-cita minta mati bagi dirinya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan perkara tersebut. Kenapa Umar dalam doanya dia kata, wahai Allah, cabutlah nyawaku, cabutlah nyawaku dengan cara yang tidak berlebih-lebihan dan tidak terkena fitnah? Maka jawapannya tuan-tuan, ulama ahli sunnah wal jamaah mengemukakan dua jawapan berkaitan menjelaskan persoalan yang kepada Umar bin Khattab ini tuan-tuan. Jawapan pertama, sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu di dalam doanya tadi tuan-tuan, sebenarnya dia tidak bercita-cita untuk dicepatkan, untuk cepat mati, kan? Dan juga tidak dikatakan tidak pula menentukan waktu untuk bila dia mati, kan? Jadi bukan itu fokus kepada doanya. Dan fokus kepada doa Umar bin Khattab tadi tuan-tuan, dia hanya bercita-cita untuk mati syahid. Ulama mengatakan begitu, bercita-cita untuk mati syahid, kan? Jadi di ujung doa dia disebutkan, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku mati syahid di jalanmu, wa mautatan fi biladi rasulik, dan meninggal dunia di negeri nabimu. Ini pada sisi lain tuan-tuan, orang pelik mendengar doa Umar bin Khattab ni. Dia nak mati syahid, kemudian mati dalam negeri Nabi, maknanya mati di Madinah. Orang mati syahid sepatutnya berada di medan perang, tapi kenapa dia minta mati syahid berada di dalam negeri Nabi? Nyatanya doa Umar bin Khattab ini tuan-tuan dimakbulkan oleh Allah. Dimakbulkan oleh Allah. Dia memang mati di negeri Nabi, maknanya mati di masjid. Bahkan ketika dia mengimamkan solat subuh, dia ditikam oleh seorang lelaki Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Seorang lelaki Majusi bernama, dia tikam dengan 3 tusukan ketika dia mengimamkan solat subuh. Abu Lu'lu'ah, nama lelaki Majusi tersebut yang membunuh Umar bin Khattab. Jadi maknanya doa dia tadi fokusnya kerana dia bercita-cita untuk mati syahid. Sedangkan bercita-cita mati syahid ini tuan-tuan adalah sesuatu yang digalakkan di dalam Islam. Jadi dalam Islam ni mati syahid adalah sesuatu yang digalakkan, bahkan ianya termasuk amalan-amalan mulia. Bercita-cita nak mati, maknanya kita semua mesti ada cita-cita untuk mati syahid tuan-tuan. Sebab dia adalah merupakan amalan mulia, sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallahu syahadata fi sidqin billaghahu Allahu manazila syuhada'i wa immata ala firashih. Rasulullah SAW menyebutkan, sesiapa yang meminta mati syahid, kata Rasulullah, kepada Allah
dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan menyampaikan kepada darjat para syuhada sekalipun pada kenyataannya dia mati di tempat tidur. Ini Rasulullah sebutkan, maknanya itu, makanya saya katakan setiap kita mesti minta kepada Allah supaya kita mati syahid. Itu sebagaimana doa Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada. Minta dalam doa kita tu, ya Allah, matikanlah aku sebagaimana matinya para syuhada. Jadi Rasulullah kata siapa yang berniat mati syahid, dan sebagaimana yang kita maklum tuan-tuan, syahid ni pun dia bermacam-macam. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat kan. Tu makanya orang mati bersalin pun dikatakan mati syahid, orang mati ditimpa batu pun mati syahid, orang mati tenggelam banjir pun mati syahid kan. Jadi maka dari itu dan mati syahid yang tertinggi adalah mati syahid yang mati terbunuh, berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis tadi, siapa yang meminta mati syahid kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan menyampaikannya kepada darjat syuhada sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya, sekalipun dia mati atas katilnya. Itu makanya tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi, di antaranya Khalid bin Walid, Amr bin As. Khalid bin Walid tuan-tuan, dia merupakan panglima perang yang bergelar Saifullah, pedang Allah. Banyak peperangan yang dipimpinnya, dan setiap kali memimpin perang Islam memperolehi kemenangan. Dan dikatakan, ada riwayat mengatakan di badan Khalid bin Walid ini tuan-tuan tidak ada lagi kosong, melainkan semua bekas parut, luka-luka berperang. Namun demikian Khalid bin Walid dikatakan dia tidak mati di medan perang, dia mati di atas tempat tidur. Ini yang menyedihkan Khalid bin Walid. Dia harap mati di medan perang, tapi dia mati di atas tempat tidur. Begitu juga dengan Amr bin As, yang dipercayakan oleh Umar bin Khattab untuk membuka Mesir dan menjadi governor di Mesir. Amr bin As juga dikatakan dia tidak mati di medan perang, dia juga mati di atas tempat tidurnya. Ini mereka, sahabat-sahabat ini menangis tuan-tuan, kenapa tidak mati di medan perang. Namun demikian, sebagaimana yang disebutkan hadis tadi, siapa yang berniat untuk mati syahid, maka Allah sampaikannya ke darjat syuhada sekalipun kenyataannya dia mati di atas tempat tidurnya, di atas katilnya. Okey. Dan itu semua tuan-tuan tergantung kepada kepada niat jugalah. Kerana dikatakan kalau seandainya riak, ada sifat riak, tidak ikhlas, dan mencari nama, telah bercampur aduk dengan amalnya, maka tidak memberi manfaat sekalipun terhadap dirinya, sekalipun dia mati dalam pertempuran. Maknanya kalau ada sifat tidak ikhlas tuan-tuan, walaupun dia mati di medan perang, mati di medan perang, kalau tidak kerana Allah perjuangannya tersebut tuan-tuan, dia pun tidak memperoleh kesyahidan. Itu yang pertama. Maknanya yang pertama, dia riak, bukan mengharap redha Allah. Yang kedua, apabila berlaku dalam peperangan ini tuan-tuan, mengambil gulul, istilahnya gulul, maknanya mengambil harta rampasan yang belum lagi dibagi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil harta rampasan, maknanya gulul ni tuan-tuan, mengambil harta rampasan perang pada zaman dahulu, ataupun sekarangnya mengambil hak orang lain, hak orang lain yang bukan haknya, sama ada secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Dan ini pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki terbunuh dalam peperangan. Maka sahabat-sahabat berkata, beruntung dia, beruntung dia ya Rasulullah, mati syahid, masuk surga dia. Maka Rasulullah SAW pun berkata, tidak, huwa ahlun nar, dia ahli neraka. Terkejut sahabat-sahabat tuan-tuan, terbunuh di medan perang, Rasulullah kata dia ahli neraka. Kalau kamu tidak percaya, kamu periksa dia. Maka sahabat-sahabat pun memeriksa tuan-tuan. Apabila periksa,
didapati di dalam bajunya terdapat secebis kain yang diambilnya daripada musuhnya sebagai harta rampasan. Secebis kain je tuan-tuan, sedikit kain saja diambil yang sepatutnya diserahkan dahulu kepada Nabi, kemudian Rasulullah SAW kalau ada hak dia pun boleh menerimanya, tapi diambilnya tanpa diserahkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kata, wah ahlun nar, dia ahli neraka. Rasulullah kata, sebab mengambil barang rampasan yang hanya secebis kain, tuan-tuan. Ini yang menakutkan saya, yang menakutkan kita, tuan-tuan. Apa taknya? Mati di medan perang, terbunuh, darah terpancut keluar, mengalir darah, kan? Yang diambilnya cuma secebis kain, tuan-tuan. Rasulullah kata dia ahli neraka. Cuba tuan-tuan bandingkan, bayangkan orang yang mengambil harta rakyat jutaan ringgit sebagai contoh, mati pula di tempat, di hotel, di hospital mahal. Mati di Gleneagles Intan, mati di Tawakal, sebagai contoh, tuan-tuan. Bandingkan orang yang mati dalam peperangan yang diambil hanya secebis kain, Rasulullah kata wa ahlun nar. Bayangkan yang mengambil jutaan ringgit uang rakyat, mati pula di tempat-tempat mewah. Macam mana nanti nak jawab? Bandingkan dengan ini, tuan-tuan. Auzubillah min zalik. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudian satu lagi tadi berkaitan dengan apa? Dengan riya, maknanya tidak ikhlas dalam melakukan dalam peperangan, maknanya dia berperang bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikhlas ni, tuan-tuan, sebagaimana yang kita maklum dalam beramal ni, dia mempunyai kekuatan. Dia mempunyai kekuatan. Hal ini diceritakan oleh Imam Ghazali, riwayat yang biasa selalu kita dengar. Disebutkan dalam satu riwayat, Imam Ghazali menulis dalam kitab Ihya-nya, tuan-tuan. Ada satu tempat, satu kampung yang orang kampung tersebut menyembah pokok kayu, menyembah pohon. Maka ada seorang orang saleh, dia tahu orang kampung menyembah pokok, dia pun ambil kapak untuk tujuan nak tebang pokok kayu tersebut. Maka sebelum sampai ke tempat tersebut, ke pokok kayu tersebut, dia dihalang oleh syaitan. Dihalang oleh syaitan. Kau nak ke mana, kata syaitan? Aku nak tebang pokok tu, orang dah sembah pokok tu. Yang syaitan menyerupai seorang lelaki. Jangan, kata syaitan, biarlah orang buat macam tu. Bergaduh dia dengan syaitan, tuan. Bergaduh kali pertama, iblis syaitan kalah. Round kedua kalah juga. Round ketiga kalah juga. Jadi apabila 3 kali syaitan kalah dalam pergaduhan ni, tuan-tuan, dia tak boleh ni, kata syaitan, mesti guna metodologi lain untuk menghalang orang ni bagi menebang pokok tu. Maka syaitan tawarkan, okeylah, dia kata, aku mengalah, aku tak boleh kalah, tak boleh menang lawan dengan kau ni, dia kata. Sekarang macam ni, dia kata. Syaitan tawarkan rasuah, tuan-tuan. Tawarkan rasuah. Dia kata, apabila kau bangun tidur setiap pagi, kau tengok bawah bantal kau, mesti ada 1 dinar uang emas. Mesti ada sekeping duit emas. Jadi orang soleh ni dah mula dah. Dah mula dah, tuan-tuan. Bangun tidur, setiap bangun tidur, buka bawah bantal, dia kata mesti ada sekeping duit emas. Balik tak jadi tebang pokok kayu tadi, tuan-tuan. Besok pagi bangun tidur, tuan-tuan, memang syaitan, iblis sediakan sekeping duit emas di bawah bantal dia. Hari yang kedua bangun tidur, bawah bantal pun ada lagi sekeping emas. Hari yang ketiga syaitan sudah mula menipu. Hari yang ketiga tak ada dah kepingan emas di bawah bantalnya. Maka orang soleh tadi pun ambil kapak sekali lagi, tuan-tuan, nak pergi tebang pokok yang disembah oleh orang kampung dia. Tengah jalan syaitan halang dia. Bergaduh lagi, tuan. Bergaduh dengan syaitan. Kali pertama gaduh, kalah orang soleh tu, tuan. Kali kedua pun kalah, kali ketiga pun kalah. Lantas dia berkata kepada syaitan yang menyerupai lelaki tu, dia kata, kau dah jadi kuat ke sekarang? Aku kalah dengan kau. Apa syaitan jawab? Kali pertama dahulu kau nak tebang pokok kerana Allah. Hari ni kau nak tebang pokok yang orang sembah tu kerana kau tak dapat kepingan emas, bukan? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini saya nak sebutkan maknanya ikhlas dalam beramal ni, dia merupakan kekuatan, dia boleh mengalahkan syaitan.
kan? Apabila riak, apabila mengharapkan kepentingan habuan harta benda dunia, maka kekuatan sudah hilang. Itu maka dari itu tuan-tuan, maknanya baik orang yang berperang di medan perang, tuan-tuan, kalau dia riak ataupun beramal berperang bukan kerana Allah, maka itu pun tidak diterima oleh Allah. Maka sebaliknya dikatakan orang-orang yang benar-benar ikhlas, dia meminta mati syahid, maka dia akan tergolong kepada mati syahid sekalipun dia mati tadi di atas tempat tidur. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba qatilin baina as-saffainillahu a'lamu bih. Berapa ramai orang yang mati dalam barisan tentera perang, kata Rasulullah SAW, namun Allah yang maha mengetahui hakikat kematiannya. Dalam riwayat yang lain, Allahu a'lamu biniyatih, Allah lah yang maha mengetahui niatnya. Maknanya ramai orang mati di medan perang, Allah lah yang mengetahui niatnya. Sebab sebagaimana yang kita maklum, amalan ini tergantung kepada niat. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Satu hadis yang bersumber daripada Umar bin Khattab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap pekerjaan mesti bermula dengan niat, dan dia akan dapat hasil sesuai dengan apa yang dia niatkan, kan? Jadi sebab apa? Sebab boleh jadi dia berperang kerana apa? Kerana riak. Ini dalam satu hadis yang lain disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala man tusha'aru bihimun nar salasatun. Sesungguhnya orang yang pertama-tama kali dipanggang, dicampakkan ke dalam neraka adalah tiga golongan. Tiga golongan orang yang pertama kali dipanggang, dicampakkan ke dalam neraka. Minhum al-mujahidu syahidun. Di antaranya adalah seorang mujahid yang dalam pandangan manusia dia mati syahid membela agama Allah. Yushirun nas allazi kutila fil ma'rakat, kutila riya'an wa sum'atan liyuqala suja'un wa qad qila fayuqalu khuzuhu ilan nar. Jadi dia adalah orang yang mujahid yang dalam pandangan manusia dia mati dalam membela agama Allah. Namun sebenarnya dia berjuang kerana riak, agar dikatakan manusia bahawa dia adalah seorang pemberani. Ini kan disebutkan di dalam hadis, tuan-tuan, ada tiga jenis manusia yang pertama sekali dipanggang, dicampakkan ke dalam neraka. Yang pertama inilah orang yang berjuang, yang terbunuh dalam peperangan, kan? Allah tanya kepadanya, apa nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Maka dia berkata, wahai Allah, kau anugerahkan aku badan yang sihat, tubuh yang gagah perkasa. Maka aku pergunakan badan dan sihat tubuh yang perkasa ini untuk berjihad, dan aku telah mati pada jalanmu, wahai Allah. Lantas Allah berkata, kamu bohong. Kamu memang mati berperang, tapi tujuan kamu bukan karena aku. Tapi tujuannya adalah supaya orang mengatakan bahawasanya kamu adalah pemberani. Kamu adalah pemberani, kamu adalah pejuang. Faqad qila, orang dah katakan pun. Maka Allah perintahkan kepada malaikat agar hamba Allah ni ditonyoh, dicampakkan mukanya ke dalam neraka. Mati di medan perang tapi masuk neraka. Sebab apa? Sebab berperang tujuannya supaya orang kata dia adalah pemberani. Sama. Kemudian Allah SWT tanya kepada seorang hambanya lagi, nikmat apa yang telah aku berikan kepadamu, wahai hambaku? Maka dia menjawab, wahai Allah, kau telah anugerahkan kepada aku suara yang merdu, suara yang sedap, dan engkau anugerahkan ilmu tentang Al-Quran. Aku pun membaca dan mengajarkan Al-Quran. Maka Allah kata, engkau bohong, kamu berdusta. Allah kata, memang kamu mengajarkan Al-Quran dan membaca Al-Quran, tapi tujuannya bukan kerana aku. Allah kata, tujuan engkau membaca supaya orang berkata kepadamu, supaya orang memuji engkau yang suara engkau sedap, suara engkau merdu.
Faqad qila, orang dah katakan pun bahwasanya engkau memiliki suara yang sedap, suara yang merdu. Maka Allah pun perintahkan kepada malaikat agar ditonyoh, dicampakkan dia ke dalam neraka. Tuan-tuan bayangkan, seorang qari, pembaca Al-Quran, tapi campak dalam neraka. Kenapa? Kerana Quran yang dibaca, Quran yang diajarnya itu adalah bukan kerana Allah, tapi supaya orang puji yang suara dia sedap, yang dia pandai. Dua. Yang ketiga, Allah tanya pula kepada seseorang, apa aku telah berikan kepadamu? Maka dia menjawab, nikmat yang engkau berikan kepadaku wahai Allah adalah harta yang banyak, harta yang melimpah ruah. Maka dengan engkau anugerahkan harta itu aku belanjakan kembali ke jalanmu. Tidak ada tempat, tak ada ruang yang tidak aku belanjakan harta itu pada jalanmu wahai Allah. Kepada fakir miskin aku bantu, kepada anak yatim aku bantu, kepada masjid-masjid, madrasah-madrasah yang memerlukan pertolongan, bantuan, aku derma wang. Allah kata, kamu bohong, kamu dusta. Memang kamu belanjakan hartamu, tapi bukan kerana jalanku, bukan untuk jalanku, bukan untuk aku. Allah kata, kamu belanjakan hartamu tujuannya supaya orang kata yang engkau adalah seorang dermawan. Faqad qila, orang dah katakan pun. Maka Allah perintahkan malaikat untuk tonyoh, campakkan hamba Allah ini ke dalam neraka. Ini tuan-tuan bayangkan, orang yang berderma pun masuk neraka, tuan-tuan. Semuanya tergantung kepada Allah wa'alamu biniyatih. Allah yang maha mengetahui berkaitan tentang niatnya. Itu maka saya katakan tadi, maknanya keikhlasan amat penting dalam melakukan setiap amalan yang kita lakukan. Saya dan kita semua mesti tuan-tuan menjadikan ikhlas dia adalah faktor yang terpenting dalam melakukan setiap amalan. Okey. Kemudian tuan-tuan, jawapan yang kedua berkaitan tentang boleh ke tidak minta mati tadi. Maka disebutkan tuan-tuan, jawapan yang kedua, jika seseorang itu yakin bahawa dia akan terjerumus dalam fitnah, dalam hidupnya itu dia akan terjerumus ke dalam fitnah, maknanya fitnah yang menyebabkan terhakisnya imannya, fitnah yang menyebabkan dia mungkin boleh jadi syirik, fitnah yang menyebabkan terhakis akidah tauhidnya. Maka ketika itu tuan-tuan, bahkan dikatakan dan ramai orang-orang di sekelilingnya, orang lain telah terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Maka pada saat itu dia dibolehkan meminta kematian kepada Allah. Maknanya boleh minta mati. Kalau seandainya tuan-tuan kita menghadapi fitnah yang begitu dahsyat sehingga kita dikatakan tak mampu untuk mempertahankan akidah kita, maka ketika itu ulama mengatakan boleh kita minta mati. Sebab apa? Sebab Rasulullah sebut pun akhir zaman fitnah ini dia bagaikan gumpalan-gumpalan malam yang gelap. Ada orang beriman pada waktu pagi, kufur pada waktu petang. Ada orang beriman pada waktu petang, pada waktu malam, kufur pada waktu pagi. Rasulullah kata begitu. Siang beriman, malam kufur. Malam beriman, siang kufur. Ini fitnah begitu dahsyat, bagaikan gumpalan-gumpalan malam yang gelap. Dan pada sisi lain tuan-tuan, Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwasanya betapa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurahnya bagi menerima taubat kepada orang-orang yang berdosa. Rasulullah sebutkan dalam hadisnya bahwasanya ada orang buat dosa pada waktu siang, maka Allah ampunkan dosanya pada waktu malam. Orang buat dosa pada waktu malam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosanya pada waktu siang, sampailah matahari terbit di sebelah barat. Ini pada sisi lain lah tuan-tuan, kan? Orang buat dosa pada waktu siang, Allah ampun pada waktu malam. Dia buat dosa malam, Allah ampun pada waktu, sampailah matahari terbit pada sebelah barat. Apabila matahari terbit sebelah barat ni tuan-tuan, menunjukkan hari sudah nak kiamat. Sebab itu merupakan salah satu di antara tanda besar hari kiamat apabila matahari terbit di sebelah barat.
Dan kita pun tak berharap kita hidup lagi pada masa tu, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab apabila masa dunia nak kiamat ni, disebutkan dalam hadis, ketika itu manusia tidak lagi menyebut nama Allah. Dia tak sebut dah nama Allah, nak menggambarkan betapa derhakanya manusia ketika itu. Jadi kita tentulah tidak berharap kita masih hidup pada masa itu. Kalau kita masih hidup pada masa itu, tentulah kita termasuk kalangan orang yang derhaka, yang tidak lagi menyebut perkataan Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi dibalik kepada tadi, maknanya disebutkan tadi, kalaulah seandainya fitnah melanda kita begitu dahsyat, kita tak mampu nak mempertahankan keimanan kita, maka di saat itu kita dibolehkan meminta kematian kepada Allah. Dalam hal ini tuan-tuan, ada beberapa dalil yang menunjukkan hukum boleh kita minta mati yang demikian. Di antaranya adalah dalam satu hadis yang diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina fi akhir zaman min kasratil fitnati yamurru alal kubur wa yaqulu ya laitani makana sahibi hazal qabri. Rasulullah SAW menyebutkan pada akhir zaman nanti, Rasulullah kata, pada akhir zaman nanti akan terjadi pelbagai fitnah, sehinggalah seorang mendatangi tanah perkuburan. Sehingga salah seorang di antara kamu datang ke tanah kubur, lalu berkata, aduhai, sekiranya aku berada dalam kubur ini. Maknanya, aduhai, alangkah baiknya wahai Allah, sekiranya aku telah berada di dalam kubur ini. Ini kerana fitnah terlalu dahsyat, tuan-tuan. Dia datang ke tanah kubur, maknanya alangkah baiknya kalau aku yang berada di dalam kubur. Ini menunjukkan dalil yang menjelaskan kalau kita tak mampu menghadapi fitnah yang menyebabkan mungkin iman kita terhakis, akidah kita musnah sehingga kita jatuh syirik, maka di ketika itu kita boleh bermohon kepada Allah supaya Allah cabut nyawa kita. Itu syaratnya itu tuan-tuan. Syaratnya itu. Jadi saya rasa saat ini belum lagi sampai masanya untuk kita minta dicabutkan nyawa kita cepat oleh Allah. Maknanya kita masih lagi boleh mempertahankan iman kita, boleh mempertahankan akidah kita. Cuma tuan-tuan, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, sepatutnya saya dan kita semua mesti berperanan untuk mengajak mereka datang ke rumah Allah ini, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita ni pun bukan lama lagi pun hidup, kan. Bayangkan kalau kita tidak membiasakan anak-anak dan cucu-cucu kita untuk bawa kemari, datang ke rumah Allah ni. Kalau kita dah mati, nanti siapa yang nak mewarisi masjid ni? Kita bimbang setelah ketiadaan kita, rumah-rumah Allah tidak lagi dikunjungi oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita. Sebab apa? Sebab kita pun tak ajak dia. Tak ajak dia untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Okey, tuan-tuan yang saya kasihkan, saya rasa cukup sekedar itu. Saya ada satu program di Pulau Yam, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husn illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. so far